bersama kita ialah Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslani. Jadi untuk bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka, persediaan UMNO secara keseluruhan dan kekangan SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian, apa yang UMNO akan lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melancarkan jentera Barisan Nasional pada malam Rabu di PWTC. Itu adalah untuk mengelakkan daripada tidak menghormati SOP yang telah diberitahu. Kita berpandangan SOP tidak boleh mengadakan sebarang kempen secara berkumpulan, itu ialah hanya di Melaka. Jadi kami membuat keputusan tidak melancarkan jentera di Melaka, tapi melancarkan di PWTC KL. Kemudian dari segi persiapan itu, saya dah pergi ke 6 kawasan parlimen dan 11 Dewan Undangan Negeri dalam tempoh 2 minggu sebelum SOP dikeluarkan. Saya bertemu sendiri, turun padang, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin UMNO peringkat bahagian, peringkat cawangan, peringkat pusat daerah mengundi. Saya kira mereka sudah bersiap sebenarnya. Saya mencari sampel pusat daerah mengundi di 2 kawasan, di 2 DUN. Saya mencari sampel 2 Dewan Undangan Negeri dan saya pergi ke semua kawasan parlimen, dan saya amat yakin UMNO ni sudah melalui proses pilihan raya ni banyak kali. Kelihatan mereka sudah cukup bersedia dengan fakta data, dengan jentera, nama-nama. Sekarang ini menunggu saat dan ketikanya untuk segalanya dilancar, dan semboyan telah pun berbunyi tentunya. Pada minggu sudah Presiden UMNO telah melancarkan jentera UMNO. Cuma pengurusi BN, orang yang sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, akan melancarkan jentera Barisan Nasional. SOP apabila hari Ahad dikeluarkan SOP baru-baru ni, dan saya dapat berucap di Dewan Rakyat pada hari Isnin, maka saya menimbulkan kenapakah SOP itu terlalu ketat sehingga dinyata bahawa tidak ada sebarang aktiviti berkaitan pilihan raya boleh diadakan. Kita nak ada pilihan raya, tapi sebarang aktiviti mengenai pilihan raya tidak boleh diadakan. Adalah diberi contoh aktiviti-aktiviti itu, tapi saya kira kerajaan akan harapnya memperhalusi perkara ini dan mendapatkan maklum balas bahawa contoh-contoh pilihan raya kecil sebelum ini, selepas PRN Sabah itu satu hal lah. Penularan COVID ketika itu antara puncanya adalah kerana tidak ada kawalan yang ketat di kawasan-kawasan sempadan, dan mereka terutama di kawasan Semporna, kemudian dia menjangkiti Lahad Datu dan Silam. Itu sudah berlaku sebagaimana kita sedia maklum. Tetapi di Semporna tidak ada seorang pun rakyat Sabah yang divaksin, dan begitu juga di Chini dan juga di Slim tidak ada seorang rakyat Malaysia divaksin pada ketika itu. Kita membenarkan aktiviti kempen. Sekarang ini vaksin sudah mencapai hampir 95% populasi dewasa, hampir 79% rakyat Malaysia, populasi rakyat. Jadi pada saya lah, apabila kita berbelanja berbilion ringgit untuk vaksin ini, kita mesti ada keyakinan dengan izin Allah Ta'ala, ikhtiar kita itu dapat mengurangkan COVID. Dan dah terbukti bahawa angka-angka harian menurun. Angka-angka harian sudah di bawah 7,000, 6,000 ya. Jadi pada saya perlulah dibenarkan sedikit sebanyak kempen. Sebagai contoh, satu dewan yang besar kita isi 1/4 ke yang hadir misalnya, dan ada ceramah dengan SOP. Saya kira itu boleh diadakan rumah ke rumah, tanpa orang yang pergi masuk ke rumah, katalah calon bersama 2 pengikutnya datang menyerahkan leaflet di rumah atau menyerahkan biodata dirinya
di kawasan-kawasan pasar raya, di kawasan pasar malam, kawasan pasar tani, di mana-mana tempat rakyat berkumpul di warung-warung. Takkan perkara itu tak boleh. Jadi ini semua perkara yang saya kira kerajaan perlu semak balik dan berikan kelonggaran. Kita bukan tidak mahu ikut SOP yang telah diumum. Ini satu perkara yang saya ingin maklum. Tetapi pada ketika yang sama kita telah bersetuju mengadakan pilihan raya. Kalau kita tak setuju, kita mohon darurat lah. Tapi oleh kerana kita sudah setuju dan tidak ada darurat, maka inilah risiko yang kita perlu hadapi. Tetapi risiko yang orang kata calculated risk, risiko yang ada perkiraan tertentu yang boleh menyebabkan kita tidaklah terlalu khawatir. Tidakkah dengan SOP ini akan orang kata apa, demokrasi itu dimatikan secara tidak langsung bila calon, bila proses pilihan raya itu sendiri diperketatkan sehingga yang kita lihat cuma boleh bermain di media sosial saja, tidak seperti konvensional, pilihan raya konvensional yang lazim kita lakukan. Ya, kelihatan peranan media sosial semakin utama. Kelihatan calon-calon juga perlu menguasai media sosial. Pemimpin UMNO, Barisan Nasional perlu menguasai media sosial. Masalahnya media sosial ini tidaklah semua orang aktif, tidaklah semua orang terlibat. Ada veteran-veteran misalnya, ya, orang-orang lama umur 70-an, umur 60-an. Saya khawatir mereka tidak ada TikTok, tidak ada Twitter. Mungkin Facebook mereka ada, Instagram tak ada. Jadi perkara begini perlu diambil kira lah. Kalau kita hanya nak bersandarkan pada media sosial, line tu saya rasa Melaka setakat yang selalu tu line adalah line internet 3G 4G tu ada, walau bagaimanapun ada banyak kawasan yang blind spot juga di tempat-tempat tertentu itu. Jadi dengan lain perkataan, peranan media sosial semakin penting dalam SOP yang ketat, namun dia tidak merata lagi, ya, dia tidak merata. Media sosial itu tidak diamalkan oleh orang-orang lama. Ya, pengundi baru tentulah dia memang aktif media sosial, pengundi 20-an, umur 30-an, 40-an. Bagaimana pengundi yang lewat awal 60-an, lewat 60-an, 70-an, 80-an itu agak kurang menggunakan media sosial. Ini fakta yang semua orang tahulah tentang perkara itu. Oleh itu, dari segi adil, saya kira tidak berapa adil jugalah kalau kita hanya nak bersandarkan kepada media sosial sebagai wahana kempen. Adakah pintu rundingan masih terbuka lagi antara UMNO dan PAS? Hari Khamis ini, iaitu 28 hari bulan, hari Khamis 28 hari bulan 10 pada pukul 8 malam, UMNO akan mengadakan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Dan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi itu kita akan memuktamadkan apakah perjalanan seterusnya, ya. Ada dua pandangan. Ada satu pandangan pertama, kita bergerak solo, sebagaimana pada PRU yang ke-14 kita bergerak solo, kita tidak bersama PPBM, kerana PPBM pada ketika itu bersama DAP kan, dalam Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan bersama PKR, bersama PAN. PPBM pada ketika period 14 itu mengalahkan UMNO kan, ya. Itu pada ketika itu, saya harap orang tak lupa perkara tu. Dan PAS pula dia bergerak solo pada PRU 14, dan kami pun bergerak solo lah, bergerak solo sebagai Barisan Nasional dengan komponen-komponen parti yang ada. Kalau kami sebut bergerak solo tu, maksudnya solo sebagai Barisan Nasional. Kita ada UMNO, kita ada MCA, kita ada MIC, kita ada PBRS, kita ada Friends of BN. Kalau kita solo tu, solo sebagai Barisan Nasional dengan segala
komponen yang saya sebut tadi. Tetapi dia tidak mematahkan dan dia tidak menutup pintu rundingan, terutama dengan PAS, sebab dalam PRU yang dalam PAU 2020 bulan Mac tahun ini, kita memutuskan tidak bersama dengan PPBM, itu satu keputusan. Satu lagi ialah kita mengukuhkan muafakat nasional. Itu satu keputusan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Jadi kalau kita nak ikut keputusan itu, maka kita kena ada rundingan dengan PAS lah. Itu ya. Walau bagaimanapun dia akan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi pada 28 hari bulan 10 ni, hari Khamis, pukul 8 malam di PWTC. Baik. Pengurusi Perikatan Nasional dia mengeluarkan satu kenyataan bahawa mereka akan bertanding di kesemua 28 kerusi. Ini bermakna pertandingan 3 penjuru atau 4 penjuru tidak dapat dielakkan. Apa reaksi UMNO? Ya, kita berharap kalau boleh pertembungan tidak berlaku. Harapan kita tu pertembungan tidak berlaku. Harapan lah, itu harapan lah. UMNO dan PPM atau PAS. Ya, harapannya tidak berlaku begitu. Kita tunggu perbincangan dengan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi ni. Ada dua pandangan lah. Satu pandangan solo, satu lagi pandangan kita berunding, terutama dengan PAS. Berunding terutama dengan PAS. Maka antara dua pandangan itu mungkin kita akan sampai ke satu pandangan dan ke rumusan yang menang-menang lah. Yang menang-menang. Kita nak UMNO memerintah semula, sebab Melaka ni dia bukan swing state. Apakah maksud swing state? Macam Kedah, satu penggal BN, satu penggal PAS. Juga macam Terengganu, satu penggal BN, satu penggal PAS. Beberapa kali berlaku, itu kita panggil swing state. Melaka bukan swing state. Melaka daripada dulu sehinggalah PRU yang ke 14 ialah negeri UMNO, negeri Barisan Nasional. Saya kira PAS dan PPBM dia faham tentang perkara itu, bahawa ada kekangan apabila kita nak bincang kerusi. Tentulah UMNO nak kerusi yang banyak untuk memerintah negeri. Jadi saya kira kalau ada rundingan yang paling penting ialah mengenai kerusi mana siapa nak bertanding. Itu dalam masa yang singkat ini, tinggal beberapa hari ini, kita tunggu keputusan Majlis Kerja Tinggi UMNO untuk langkah-langkah seterusnya. Baik. Berapa jangkaan kursi UMNO yang kita boleh, UMNO sendiri atau Barisan Nasional sendiri boleh menang dan selesa di Melaka nanti? Angka tu kami tak nak sebut lah. Tetapi kita tahu bahawa dalam keadaan kami bersendirian sebagai Barisan Nasional, kami menang 13 hari itu. Nak jadi pemerintah di Melaka ni kena 15. Kerusi 28 bagi 2, 14. Nak menang 14-1. Dalam tsunami politik yang begitu hebat, kita masih dapat 13 kerusi. Jadi 13 itu kami akan pertahankan pastinya. Jadi angka tu UMNO akan simpan juga. Itu pastinya kami akan pertahankan. Dan ada kerusi-kerusi yang kita kalah sikit aja. Ada lagi 5-6 kerusi yang kita kalah sedikit. Yang kalau kita kena caranya, kita boleh menang lagi kerusi-kerusi itu. Jadi harapan kita UMNO Barisan Nasional boleh dan dapat memerintah kembali Melaka, kerana jasa-jasa UMNO Barisan Nasional di Melaka tu begitu banyak. Apa yang kita lihat, segala pembangunan yang ada tu tidak ada dibuat oleh kerajaan lain, kecuali kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Dan jentera ni kita kena mantapkan. Jentera kita ni ada pelbagai
jentera bahagian, jentera cawangan, jentera pusat daerah mengundi, jentera wanita, jentera pemuda, jentera puteri. UMNO ni satu parti yang cukup teratur dan ada pengalaman-pengalaman yang begitu banyak dalam penyusunan. Satu lagi jentera BN, jentera Friends of BN. Jadi bila kita gabungkan semua ini, kita sebarkan kebaikan, ya. Muafakat kita ialah muafakat rakyat, dan kerja kita ialah memberi kemakmuran kepada rakyat. Jadi muafakat rakyat demi kemakmuran ini adalah tema kempen kita, adalah war cry kempen kita ni. Muafakat rakyat demi kemakmuran. Dia ialah apabila kita sebut muafakat tu, orang teringat muafakat nasional, kan. Kemakmuran itu tentulah kerana kita ni jatuh sebab Covid, keluarga, ekonomi masyarakat dari segi semangat dan sebagainya itu jatuh ketika Covid ni, dan kita jadi miskin. Ada 600,000 orang daripada M40 turun jadi B40 ketika Covid ni. Bukan angka yang sikit, ya. Dia menjadikan kira-kira 20% rakyat amat terjejas, dan sebahagian besar rakyat terjejas. Cuma dari segi jumlah terjejas tu berbeza antara satu dengan lain lah. Walaupun hampir semua rakyat terjejas. Jadi kita nak meningkatkan kemakmuran ni. Jadi kita muafakat kembali rakyat negeri Melaka. Kita bermuafakat kembali rakyat di desa dan kota. Kita bermuafakat kembali rakyat Melayu, Cina, India untuk kemakmuran negeri, kemakmuran diri, kemakmuran keluarga di negeri Melaka. Terima kasih. Sama.